Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Oke, sebagaimana yang Cikgu sudah bagi tahu kamu pada beberapa hari yang lepas, kita telah pun selesai untuk bab 5 kita. So, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita bagi bab 6, yaitu sudut dan tangent bagi bulatan. Oke, secara khusus kita akan belajar pada hari ini bagi subtopik 6.1, yaitu sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicakum oleh satu lengkok. Jadi cikgu tahu kamu akan ataupun kamu baru jumpa satu istilah baharu hari ini, yaitu lengkok. Sebelum ini kamu belum pernah mendengar ataupun didedahkan dalam mana-mana pelajaran matematik, sama ada tingkatan 1 atau tingkatan 2 berkaitan dengan lengkok. Oke, tapi jangan risau, cikgu akan explain ataupun terangkan satu-satu berkaitan dengan istilah-istilah baru hari ini. Oke, objektif pembelajaran kita pada hari ini, boleh nampak tak? Macam kurang jelaskan. Tadi terangkan. Cikgu pun tidak pasti apa masalah dia. Iya kah? Oke, tidak apa. Cikgu akan bacakan untuk kamu objektif pembelajaran hari ini. Yang pertama, menyatakan hubungan antara sudut pusat dan sudut lilitan yang dicakum oleh lengkok yang sama dengan betul. Jadi kamu akan belajar tentang sudut pusat itu apa, sudut lilitan, oke, bagaimana lengkok yang dicakum. Oke. Kemudian melabelkan dengan tepat sudut-sudut yang dicakum pada lukisan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan minat terhadap pembelajaran konsep sudut dalam bulatan melalui penglibatan aktif. Jadi pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, inilah matlamat-matlamat yang kita akan capai. Oke, cikgu mau satu orang baca. Siapa sudi? Tolong cikgu baca. Ada? Kalau tidak, cikgu panggil secara random. Tolong pengawas. Satu orang jangan pengawas. Tolong cikgu baca. Bangun. Sudut pada lilitan suatu bulatan merupakan suatu bentuk dua dimensi yang unik. Hal ini terhadap bilangan sisi bulatan adalah tidak unik. Keistimewaan dan diusahakan pada bulatan ini merupakan objek yang berbentuk bulat seperti roda bergerak. Yang lain jelas? Jadi bulatan merupakan satu bentuk dua dimensi ya. Dia bersifat secara unik karena bilangan sisi bulatan adalah tidak terhingga, maksudnya infinity, tiada had untuk sudut bulatan. Keistimewaan dan keunikan bentuk, bulatan ini membolehkan objek yang berbentuk bulat seperti roda bergerak dengan mudah. Oke, kamu nampak di sini kita ada biskal. Basikal, inilah asal-usul basikal pada zaman dahulu. Kamu belum boleh nampak mountain bike macam sekarang. Jadi dia menggunakan konsep bulatan untuk bergerak dengan lebih mudah. Bayangkan kalau dia pakai bentuk segi 4, apa yang akan jadi? Kan susah mau bergerak? Oke. Sebab itulah dikatakan bentuk bulat ini adalah bentuk yang unik. Oke, next. Cikgu mau kamu tengok di sini, kita buat satu aktiviti. Perhatikan dengan saksama ketiga-tiga gambar ini. Gambar raja ini kita ada apa nih? Yang ini? Yang ini? Oke, kamu perhatikan dengan jelas. Sudah? Sudah? Oke, next. Oke, kita buat aktiviti pertama. Oke, cikgu yakin bagian sebelah ini memang gelap dan tidak akan dapat dibaca oleh orang-orang di belakang lah.
Oke, arahan Cego yang pertama, fikirkan apakah persamaan bentuk antara objek-objek yang ditayangkan oleh Cego sebentar tadi. Apa persamaan dia? Bentuk dia sama-sama bulat. Jadi dalam dunia ini ada banyak bentuk bulat yang kita boleh perhatikan di sekeliling kita. Sekarang apa yang Cikgu mau kamu buat adalah tolong ambil ataupun keluarkan buku latihan ataupun kertas. Oke, 1 menit. Cepat. Bergerak dengan pantas. Oke, Cikgu mau kamu kekalkan dalam kumpulan yang sekarang. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kumpulan. Cikgu bagi tempo masa dalam 3 menit. Kamu fikirkan 10 objek yang berkaitan ataupun mempunyai bentuk bulat di sekeliling kamu, tidak kisah di mana-mana saja, di sekolah, di rumah, ataupun di mana-mana sahaja. Kemudian kamu senaraikan 10 objek yang berbentuk bulat. Jelas? Oke, bincang dalam kumpulan tetapi kerja pastikan secara individu. Oke, jadi kalau sama sejak jawaban kamu antara satu dengan yang lain dalam kumpulan tuh Cikgu tidak akan denda lah. Sebab memang dalam perbincangan. Oke, kamu boleh start sekarang. Kalau ada soalan angkat tangan nah. Tulis, jangan lukis. Kita 3 menit sahaja. Tidak akan cukup kalau kamu lukis. Oke, dan pikirkan ataupun nanti kamu hantar satu kumpulan, satu orang wakil untuk tulis. Cikgu mau satu orang wakil untuk dua objek dan pastikan satu kumpulan itu tidak sama dengan kumpulan yang lain. Nah. Oke, masa tinggal 2 menit. Nah, pastikan bergerak dengan pantas. Boleh bincang antara ahli kumpulan dan boleh sama jawaban. Cumanya kalau sudah kamu tulis di depan, Cikgu tidak mau ada objek yang sama dengan kumpulan lain. Tadi Cikgu sudah bagi contoh pinggan, ada jam tangan, ada roda, banyak lagi benda lain. Di kelas ini pun kamu boleh perhatikan banyak benda yang ada bentuk bulatan. Yang sini oke? Boleh? Boleh. Ini 2 orang? Ya. Hah? Huruf O. Objek.
Cikgu mau objek. Hah? Boleh? Oke, masa tinggal 1 menit. Nah, tidak semestinya dalam kelas, di rumah boleh jumpa, di luar kawasan rumah, kawasan sekolah boleh jumpa, di store sukan boleh jumpa, mana lagi? Di supermarket, kedai-kedai boleh jumpa. Oke, sudah? Habis masa sudah. Cikgu mau kumpulan pertama antar 1 orang untuk tulis 2 objek. Cepat-cepat sedikit. Nah, 1 orang. Oke. Oke, 6. 2. Makin lambat, makin banyak objek yang hilang. Ambil. Siapa mau ambil di depan? Cepat. Cepat. Makin lambat, makin sama lah itu objek kamu, makin habis objek bulat kamu. Oke. Ada lagi, cepat. Kumpulan belakang belum ada wakil. Oke. Oke, cepat. Oke. Belakang 1 kumpulan lagi belum ada wakil. Kenapa ada yang kurang nih? Oke. 6. Penutup botol. Sudah? 2. Kan juga bilang 2 tadi. Hai, siapa tuh kasbet tuh? Jangan letak benda-benda yang tidak elok di situ. Oke, 1 lagi, cepat. Apa nama dia itu? Gelas. Macam ada nomor 5 sudah di sana. Ada banyak bentuk bulat. Kipas. Oke. Jadi kita sudah ada 12 objek bulat di papan tulis kita sekarang. Jadi cikgu rasa semua pun sudah mengenali bentuk bulat. Beri tepukan untuk diri sendiri. Oke, cukup. Next, kita tengok. Oke, cikgu tengok semua jawapan pun bagus. Tiada kesalahan dan tiada kesamaan. Semua mengikut arahan dengan jelas. Oke. Kita teruskan pembelajaran kita. Oke. Tengok di sini. Kamu tengok di sini, kita ada beberapa istilah yang cikgu bagi tahu, cikgu akan jelaskan kepada kamu. Yang pertama kita ada perentas.
Oke. Kemudian kita ada lengkok. Oke, cikgu yakin semasa tingkatan 1 kamu telah belajar apa istilah untuk bulatan ini. Apa nama dia? Hah? Bukan, diameter lain lagi. Cikgu mau yang garisan lengkungan bulat ini. Hah? Bukan jejari. Ini nama dia lilitan. Kawan kamu masih ingat lagi satu orang? Ini nama dia lilitan. Walau bagaimanapun, dalam bab ini kita tidak akan banyak menyebut tentang lilitan. Kita akan lebih fokus kepada benda lengkok. So, apa benda lengkok ini? Apabila kita ada satu lilitan bulat macam ni, kita hanya ambil sebahagian daripada lilitan itu, itulah yang dinamakan sebagai lengkok. Sekiranya lengkok kamu ataupun kamu hanya ambil sebahagian kecil daripada lilitan ini, kita namakan dia sebagai lengkok minor. Apa maksud minor? Siapa tahu minor? Minor maksud dia kecil. Bila ada yang kecil, mestilah ada yang besar. Kita ambil di sini yang kecil. Jadi yang besar ni kita mau kasih nama sebagai apa? Betul. Lengkok meja. Bila ada minor, mesti ada yang meja. Ada kecil, ada besar. Kemudian, suatu bulatan itu wajib ada pusat dia. Manusia kalau tiada pusat, ganjil kan? Sama juga dengan bulatan. Walau bagaimanapun, tidak wajib untuk kamu letak titik untuk tunjukkan dia sebagai pusat. Oke, kalau ada, kalau tiada, tiada. Tetapi dalam bulatan itu mesti ada pusat. Pusat dia adalah titik tengah untuk bulatan. Tadi kamu ada sebut tentang jejari. Jejari itu apa? Bila kamu tarik dari pusat hingga kepada lilitan itu, satu garis lurus, itulah yang dinamakan jejari. Kemudian ada yang sebut diameter. Kamu masih ingat pelajaran masa tingkatan 1? Diameter itu apabila suatu garis lurus daripada lilitan kamu merentasi pusat hingga kembali kepada lilitan, itulah yang dipanggil sebagai diameter. So, apa beza diameter dengan perentas? Sini pun daripada lilitan pergi lilitan. Beza dia, perentas tidak melalui pusat. Sampai situ jelas? Ada soalan? Ada yang keliru-keliru lagi? Boleh ingat? Boleh. Oke, thank you. Terima kasih. Oke. Mana pemadam? Oke, cikgu padam balik semula supaya kamu tidak keliru. Oke, lepas ni kalau cikgu tanya apa tu lengkok, kamu boleh jawab? Boleh ya? Oke, baca di sini sama-sama. Raja 1 menunjukkan 2 perentas. Oke, satu benda yang paling penting di sini adalah kita kena sentiasa tengok lengkok dia. Sebab lengkok ini memainkan peranan penting dalam menentukan sudut. Nanti selepas ini cikgu akan tunjukkan satu contoh dia. Oke, apa yang dikatakan di sini adalah dalam Raja 1 ini kita ada 2 perentas. Ingat 2 perentas tu maksud dia garisan daripada lilitan hingga lilitan yang tidak melalui titik tengah bulatan ataupun pusat bulatan. Jadi mana perentas dia? Yang pertama P dengan Q, yang kedua Q dengan R. Ini 2 perentas dia. Oke? Kemudian ini menunjukkan kepada sudut. Kamu tengok huruf yang tengah-tengah bererti sudut itu terletak di situ. Oke? Mana tengah-tengah kamu? Q kan? Sinilah sudut kamu. Sampai situ boleh? Dia bagi tahu sini PQR ialah sudut pada lilitan bulatan yang dicakum oleh lengkok PR. Dia punya lengkok yang ini. Lengkok meja kah minor sekarang?
Minor, betul. Oke. Oke, sampai situ boleh nampak? Boleh nampak? Mana lengkok? Oke, kita beralih kepada slide seterusnya. Yang ini pula dia bagi tahu sana, dalam Raja 2 yang ini, PQS dan PRS ialah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicakup oleh lengkok meja. Bila sebut lengkok meja berarti dia lengkok yang besar. So, mana kamu punya lengkok yang besar? Hah? PS. Inilah lengkok yang paling besar. Mungkin kalau dari belakang tidak berapa nampak dia punya perbezaan warna. Sini warna merah, sini warna purple, dan sini warna biru. Oke? Itulah lengkok paling besar, lengkok meja nama dia. Lengkok meja. Kemudian, apa lagi dia bagi tahu sana? Yang B. QPR dan QSR ialah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok minor RQ. Mana RQ? Ini RQ. Jadi, yang tadi yang pertama dia bagi tahu untuk lengkok meja kamu nih dari PPGS, mana sudut dia? Sudut dia tentulah yang ini. Satu. Yang Q, tengok sini ada huruf Q. Sini ada huruf R. Lagi satu di sini ada satu sudut. Boleh nampak situ jelas? Jadi, untuk sudut Q dan R ini, dia berkongsi satu lengkok yang sama. Sampai situ boleh dapat? Asal usul sudut ini daripada lengkok P dan S. Kamu tengok yang pertama, untuk sudut Q. Mana dia punya lengkok? Yang ini kan? Ini dia punya sudut. Kemudian yang kedua, untuk sudut R, kamu ada dari PGS juga, lengkok dia. Ini sudut dia. Sampai situ boleh dapat? Boleh? Ada yang kurang jelas? Kemudian kamu tengok yang bahagian B. Kita tengok mana lengkok untuk sudut P dan S. Mana? QR. Dari sini kan? Yang ini kecil kita panggil lengkok minor. Sudut dia di mana? Di P. Yang ini. Kamu tengok. Asal usul sudut itu daripada lengkok yang ini. Betul? Kemudian sudut kedua dia ada di S. Sama juga lengkok dia daripada lengkok yang ini. Sampai situ boleh kamu bezakan? Boleh ya? Oke. Kalau boleh, kamu salin nota nih. Take notes. Ambil nota. Yang belakang boleh nampak jelas kah? Tidak. Kamu boleh pergi depan kalau tidak jelas. Sebab cikgu tidak dapat kasih zoom lagi nih. Kalau cikgu zoom dia akan jadi kabur. Oke, kalau kurang jelas kamu dengar apa yang cikgu baca. Cikgu risau ada yang kurang penglihatan rabun. Sudut-sudut pada suatu lilitan. Sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Sudut-sudut pada suatu lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. Ini simbol sudut. Macam huruf L, cuma dia lebih mereng lah. Sudut PRQ sama dengan sudut PSQ sama dengan sudut PTQ.
Oke, sudah? Belum? Oke. Cikgu tambah 1 menit untuk kamu kasih siap nota. Banget. Kalau boleh, kamu tulis ataupun lukis bulatan ini pakai pen yang berbeza supaya lebih jelas dan tidak keliru. Oke, ini adalah bulatan dalam gambar raja yang cikgu perbesarkan supaya yang di belakang pun boleh nampak dengan jelas. Apa yang dia bagi tahu dalam nota tersebut adalah sudut-sudut pada suatu lilitan. Mana sudut dalam bulatan nih? Kamu tengok. Kita ada sudut R, lagi kita ada sudut S, dan yang terakhir sudut T. Oke, dia beritahu sana lengkok yang sama adalah sama besar. Mana lengkok kamu sekarang? Dia bagi tahu sana P dan PQ. Nah, ini lengkok kamu dari sini sampai sini. Sekarang soalan cikgu, kamu nih. Oke, soalan cikgu sekarang, ketiga-tiga sudut ini lengkok dia guna lengkok yang sama ke berbeza? Berbeza. Yang sama. Sudut berbeza, lengkok yang sama. Lengkok dia semuanya berasal daripada P dan Q. Nah, betul. Oke, tengok R. Dari mana mula dia? Dari P, baru pergi R, balik pergi Q, betul? Kita tengok sudut S. Daripada P, pergi S, pergi Q. Kita tengok T. Dari P, pergi T, pergi Q. Jadi dia gunakan lengkok yang sama. Apabila suatu sudut itu berasal daripada lengkok yang sama, maka sudut-sudut ini nilai dia adalah sama. Sebagai contoh, sini 50 darjah. Kalau sama berarti sini pun 50 darjah. 50 darjah. Ini pun sama 50 darjah. Sampai situ boleh? Kalau cikgu tambah satu lagi sudut. Sudut N. Ataupun lengkuk daripada N pergi P. Cikgu buat macam ni. Kamu rasa-rasa sini sudut Z ni apa nilai dia? 50 ke bukan? Kenapa bukan 50? Sebab dia berasal dari lengkok N dan P, bukan P dengan Q. Dia berbeza dengan yang tiga-tiga ini. Dia tidak kongsi lengkok, maka dia punya sudut pun akan berbeza. Dia tidak akan jadi 50 darjah. Mungkin 60, 70 dan sebagainya. Yang penting dia berbeza. Sampai situ boleh paham? Oke. Contoh satu. Yang ini ada dalam buku teks. Kalau kamu mau tengok dengan jelas, boleh buka buku teks. Buka buku teks, buka surat. Contoh satu. Tengok contoh satu. Tengok. Ya. Muka surat 133 paling bawah.
Oke, di sini ditunjukkan contoh satu. Contoh satu, berdasarkan raja di sebelah yang ini, kamu boleh tengok dalam buku teks, hitung nilai Y. Dia mau kamu cari nilai Y. So, dia sudah bagi kamu penyelesaian. Y sama dengan sudut ABE. Sudut dia yang mana? Yang ini ya. Kenapa Y itu yang ini sama jawaban dia dengan yang B? Betul. Lengkok dia lengkok yang sama. Mana lengkok dia? Kamu tengok. Daripada E pergi I. Tetapi kamu kena tengok juga untuk yang D. Dia masih menggunakan lengkok yang sama, tetapi kenapa tidak sama sudut dia? Betul. Dia punya sudut melebihi daripada bulatan ini. Prinsip itu cuma untuk sudut-sudut dalam bulatan. Sampai situ boleh? Jelas? Kalau betul jelas, kita buat satu activity. Jeng, jeng, jeng. Oke, cikgu mau kamu keluarkan buku latihan. Kita buat tugasan ini secara individu. Oke, cikgu hanya mau kamu tulis tajuk soalan uji minda 6.1E dan soalan 1 hitung nilai Z. Kamu tidak perlu lukis, sebab kenapa cikgu suruh kamu tulis yang ini? Supaya mudah untuk kamu rujuk semula. Bila nanti kamu mau rujuk semula, kamu boleh ambil balik nombor soalan untuk kamu rujuk raja dia. Oke, 4 soalan ini cikgu bagi masa dalam 3 menit untuk kamu selesaikan. 4 menit lah, 4 menit. Cepat buat, jangan lagi bercerita. Buat. Ini oke kah? Boleh? Boleh ya? Sini oke. Kamu dua oke? Buat, jangan main lagi. Ada dalam buku teks 6.1E. Muka surat 134. Tidak perlu lukis, tulis nomor soalan sahaja. Ini oke? Kamu oke? Oke, lepas ini cikgu akan panggil secara rawak beberapa orang untuk ke hadapan. Tidak perlu guna kalkulator. Ikut macam yang cikgu tunjukkan tadi. Contoh 1 tuh. Tidak huruf? Kamu keliru sebab tidak huruf di lengkok dia, di sudut dia, betul? Oke, cikgu mau tengok kamu coba gunakan kamu punya daya berpikir secara kritis.
Kamu bayangkan apa jawaban dia. Jangan risau, huruf itu tidak memberi pengaruh yang banyak terhadap soalan dan jawaban kamu. Oke, tinggal 1 menit lagi. Cepat. Cepat. Buat soalan 1, senang. Ini kali anak murid dia cikgu bagi. Soalan 2, soalan 3, soalan 4. Soalan 3. Kamu siapa mau? Inilah soalan 4. Soal 1, 3, 4, soalan 4. Ini kamu boleh bayangkan gak macam mana mau jawabnya? Tidak. Dia mau sudut Z. Ada pensel, kasih cikgu pensel. Tidak. Oke. Kamu tengok sini. Sekarang ini sudut yang ini. Dia daripada lengkok yang ini, betul? Dan kemudian sudut ini dari lengkok yang sama, betul? Berarti sudut di sini sama dengan sudut Z. Oke, dia sudah bagi kamu satu clue di sini, 70 derajat. Kamu kena ingat apabila ada satu garis lurus, berapa nilai derajat dia keseluruhan? Itu garis lurus berapa? Kalau bulat 360 derajat. Kalau kita buat garis lurus, berarti dia separuh kan? Separuh daripada ini berapa? Nggak ingat sudah? 180. Kan kita bagi 2 saja daripada 360. Jadi berarti dari sini pergi sini berapa? 180. Sebab dia garis lurus. Jadi kamu sudah dapat di sini, kamu sudah dapat jumlah keseluruhan 180. Apa perlu kamu buat untuk dapat yang ini saja? Kamu tolaklah dengan ini kan? 180 tolak 70. Dapat berapa? Berapa? 180 tolak 70. 100 berapa? Betul, 110. Oke, kamu sudah dapat untuk sudut ini. Kamu tengok di sini. Ini maksud dia, ini panjang dia sama dengan ini, betul? Kalau segitiga itu, nilai keseluruhan dalam dia berapa? 180. Dan yang ini sama. Kamu sudah dapat sini 110 kan? 110. So, 180 keseluruhan bulatan ini kamu tolak dengan yang ini. Maka kamu akan dapat berapa? 180 tolak 110 dapat berapa? 70 kan? 70 itu nilai untuk 2 ini. Jadi kena bagi 2 untuk dapat 1 saja. Untuk dapat 1 saja bagi 70 bagi 2, kamu akan dapat jawaban untuk yang ini. Sebab dia dari lengkok yang sama, jawaban yang ini akan sama dengan yang ini. Jadi Z sama dengan berapa? 70 bagi 2. 35. Oke? Situ boleh. Buat balik. Oke, yang sudah siap terus buat Sudah? Mari. Oke, sudah kelas. Oke, mari kita tengok soalan nomor 1. Betulkah 35?
Tadi kamu tanya kenapa tidak huruf-huruf kan? Sebenarnya ya, boleh, masih boleh tukar. Oke, sebenarnya huruf itu tidak penting pun. Yakin dengan diri sendiri. Yakin boleh. Oke, kelas, tengok balik di depan sini. Kita bincang kelas. Soalan 1E. Tadi kan cikgu sudah bagi tahu asal lengkok dia sama, maka sudut dia tetap sama. Tidak penting pun ada P, ada Q, ada R, ada S, itu tidak penting. Asal kamu nampak dia ada dalam lengkok yang sama, berarti nilai sudut dia sama. Sekarang sama kah tidak lengkok dia? Dari sini P sini betul? Sudut pertama guna lengkok sama, sudut kedua guna lengkok yang sama. Jadi jawaban dia Z itu sama dengan sudut di sebelah. Jadi nomor 1 35 darjah betul. Kita tengok soalan B. Konsep yang sama. Mana lengkok dia? Di atas. Yang ini lengkok yang diorang pakai untuk buat sudut 2 di bawah ini. Jadi nilai Z itu berapa? 25. Ikut dengan yang di sebelah. 25 darjah. Z itu 25 darjah. Kawan kamu sudah keliru tadi. Hampir-hampir dia kasih salah balik jawaban yang betul. Oke, soalan C macam mana mau buat? Yang mana? Yang ini kamu ingat balik masa kamu tingkatan 1. Apa yang kamu belajar masa tingkatan 1? Kamu ada belajar garis lurus? Berapa nilai garis lurus? 180 darjah. Oke, sekarang kamu tengok. Mana sudut yang punya nilai yang sama dengan Z? Mana? Yang ini? 30. Tidak. Oke, cikgu ulang balik soalan dari soalan yang pertama supaya kamu lebih paham. Mana lengkok yang diorang kongsi? Yang ini kah? Yang ini kah? Yang ini? Yang ini kan? Dia pakai lengkok yang ini. Berarti sudut untuk Z sama dengan sudut yang mana satu di sini? Yang di sini kan? Betul nggak tidak? Sebab lengkok ini untuk sudut ini, lengkok ini untuk sudut ini. So, dia sudah bagi kamu satu clue besar di sini. Kamu ada sudut 50 darjah, ada sudut 80 darjah. Walau bagaimanapun, sebab itu cikgu suruh kamu ingat balik pasal yang ini. Garis lurus nilai dia 180 darjah. Jadi mana garis lurus sini? Yang inilah. Betul? Jadi, kamu sudah dapat sebahagian, kamu mau cari sebahagian dari garis lurus itu. Macam mana kamu mau buat? Betul, tolak. 180 darjah tolak dengan 80 darjah tadi, kamu akan dapat berapa? 100 darjah. Betul. So, nilai di sebelah ini adalah 100 darjah. Ini kamu dapat 50 darjah yang tadi. Yang ini sudah ada 100 darjah. Kamu ingat. Yang belakang kenapa tidur? Mau tidur. Gini sudah mata deh cikgu. Oke, kita sambung sambung. Sudut dalam segitiga berapa keseluruhan dia? Masih ingat? Betul. 180. Ada dua benda yang sudut dia 180 darjah. Yang pertama garis lurus. Yang kedua sudut dalam segitiga. Bila sudut ini kamu campur dengan ini, keseluruhan dia adalah 180. Sekarang soalan Cigo, di sini kamu sudah dapat dua nilai sudut. Macam mana mau dapat sudut yang terakhir? Tambah? Mau tambah yang mana? Tolak. Macam mana mau tolak dia? Kamu ingat balik keseluruhan dia 180 darjah, tolak dengan dua sudut yang lain.
tolak 100 darjah, tolak berapa? 50. Kan yang itu sudah kita dapat 80 tolak dengan 180 tolak 80 dapat 100 yang ini. Yang ini 50 darjah, sudut kedua. Sudah dapatkan? Memang kena tulis dalam buku teks, betul? Ataupun dalam raja. Oke, jadi ini, tolak ini, kamu akan dapat sudut yang ini. Berapa nilainya? Hah? 30 darjah. Jadi kamu boleh tengok sudut Z berapa nilai dia? Kan dia sama yang ini, Z dengan yang ini. Jadi nilai dia 30. Oke, betul. Dan yang terakhir, soalan dia tetap sama. Ataupun konsep soalan dia tetap sama. Macam mana mau kira? Betul jawaban, tapi cara kira itu bagaimana? Kelas bagaimana? Kita guna konsep garis lurus. Betul, 70 bagi 2, tapi itu sudah skip satu langkah. Macam mana boleh dapat 70 bagi 2? 70 bagi. Betul, sebab kita ada satu garis lurus sini, betul? Betul kah tidak? Betul. Jadi kita sudah kena bagi clue. Di sini 70. So, kita tahu garis lurus itu nilai dia 180. Jadi 180 kamu tolak dengan 70 untuk dapat baki di sini, kamu akan dapat berapa? 110 darjah. Kemudian kamu tengok. Sini kita sudah dapat 110 darjah. Kamu tengok garisan antara yang di sini dengan di sini. Dia ada bagi kamu dua garis kecil, maksud dia panjang garisan itu adalah sama dan membentuk segitiga sama sisi. Apa maksud segitiga sama sisi? Sudut di bawah ini nilai dia sama. Apabila kamu dapat satu sudut di sini, maka kamu kena tolak 180. Ingat lagi, 180 itu jumlah bagi keseluruhan sudut dalam segitiga. Kamu tolak dengan nilai yang ini. Sebagai contoh, kalau sini ada 100, maka 180 tolak 100, kamu akan dapat 80. 80 itu kamu bahagi sama rata dengan dua sudut di bawah itu. Sampai situ boleh dapat. Jadi 80 bahagi 2, kamu akan dapat 40. Aplikasikan ataupun aplikasi konsep ini ke dalam yang ini. Sini kita sudah dapat berapa? 110. Jadi 180 tolak 180 kamu dapat berapa? 70. 70 kamu bahagi 2, kamu akan dapat 35. Jadi jawaban sini 35 darjah, sini 35 darjah. Menjawab untuk Z, belum lagi. Kamu nyatakan mana sudut yang sama dengan Z. Sebab dia guna lengkok yang sama. Lengkok yang sama di sini. Kamu tengok, sudut Z, dia sama dengan sudut yang mana? Yang di sini, 35 darjah. Maka Z itu sama dengan 35 darjah. Sampai situ boleh? Boleh paham sudah? Oke, kita move kepada slide seterusnya. Oke. Ada satu masalah lagi. Tolong siapa padam. Ya, semua. Yang di sebelah pun. Oke, yang ini pun ada dalam buku teks. Kalau kamu mau lebih jelas, kamu buka buku teks. Ya, buka. Oke. Muka surat 136. Kamu boleh nampak dengan jelas. Muka surat 136. Makasih ya.
Tadi kamu sudah belajar satu prinsip dia, yaitu kalau dari lengkok yang sama, sudut dia adalah sama. Yang E sama dengan B. Sebab berasal daripada lengkok yang sama, sudut dia sama. Sekarang kita beralih kepada prinsip yang kedua. Yang ini lagi senang. Apa senang dia? Baca sini. Sudut pada lilitan jika panjang lengkok PQ panjang lengkok PQ nah, bahambur kamu baca. Sudut pada lilitan yang dicampur oleh yang sama panjang adalah sesamai. Oke, apa maksud dia di situ? Cikgu explain sedikit. Kamu tengok antara PQ dengan SU. Dia ada dua garisan yang menunjukkan apa? Panjang antara SU sama dengan panjang dengan PQ. Apabila panjang lengkok dia sama, sudut dia adalah sama. Oke, cikgu tulis. Sorry. Oke, sekiranya sudut ini yang tadi dia bagi tahu, sekiranya lengkok dia sama panjang, maka sudut dia sama panjang. Contoh di sini cikgu bagi, kalau panjang lengkok dari sini pergi sini 4 cm, sudut dia sebagai contoh 45 darjah, sudut darjah bukan cm. Oke, dan lengkok yang kedua sama juga 4 cm. Maka sudut dia tetap sama, yaitu 45 darjah. Sampai situ jelas? Jelas. Kalau kongsi lengkok sama sudut, panjang lengkok yang sama, walaupun tidak kongsi lengkok, dia tetap ada sudut yang sama. Jelas? Oke, kita pergi prinsip ketiga. Saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Apa maksud dia? Sebagai contoh. No, bukan. Sebagai contoh, tadi lengkok dia sama. 4 cm dengan 4 cm. Sekarang tiba-tiba yang satu cikgu ubah fikiran. Cikgu bagi dia jadi 8 cm. Kamu tengok panjang lengkok dia. Daripada 4 cm pergi 8 cm. Berapa kali ganda tuh? 2 kali ganda kan? 4 kali 2 dapatlah 8. Apabila ini panjang dia 2 kali ganda, maka sudut dia pun akan bertambah 2 kali ganda. Jadi 45 cm, 45 darjah, kamu kali 2. Kamu akan dapat berapa? 90 darjah. Sampai situ boleh paham? Simple kan? Ada yang mau soal? Ada soalan? Yang belakang? Oke. Boleh dapat? Oke, boleh. Terlepas, juga terlepas. Oke, mari kita tengok contoh kedua. Oke, yang ini antara yang terakhir lah sudah. Lepas ini kita buat activity, lepas itu selesai. Oke, tengok contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan bulatan dengan panjang lengkok PR sama dengan QS. Jadi kamu tengok sini, panjang PR dia sama dengan QS. Jadi dari sini pergi sini sama saja dengan dari sini pergi sini. Oke, boleh dapat?
Oke kelas, nah, tumpukan perhatian sedikit lagi nih mau habis. Dia suruh tentukan nilai X, berikan alasan untuk jawaban Anda. Sebab dia punya lengkok sama, sini 40 darjah dia bagi, sudut di bawah berapa? Sama juga 40 darjah, sebab panjang lengkok dia sama. Sampai situ boleh? Itu saja. Senang nggak susah? Ada lagi satu contoh. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini untuk prinsip yang ketiga. Sini 2 cm, sini 6 cm. Kenaikan berapa kali ganda? 3 kali ganda kan? Kalau yang kecil-kecil kamu bolehlah agak-agak berapa kali ganda. Tetapi kalau dia sudah melibatkan gandaan yang besar, agak sukar untuk kamu berteka-teki ataupun congak dia. Jadi salah satu penyelesaian yang mudah, kamu ingat balik tingkatan 1 lagi balik. Kamu ada belajar nisbah, tajuk nisbah. Cikgu ajar tingkatan 1 dulu di SMK Kemabung. Jadi cikgu tahu lah apa yang kamu sudah belajar. So, macam mana mau aplikasi konsep nisbah di sini? Kamu tengok di sini, dia sudah bagi contoh penyelesaian. Yang ini merujuk kepada sudut dia tadi. Sudut X dengan sudut yang 25 darjah. Kemudian yang ini merujuk kepada panjang lengkok. Panjang lengkok. So, kamu jangan keliru. Yang ini pastikan kamu seragamkan. X untuk yang 6 cm. Sudut X kan daripada lengkok 6 cm. Sebab itu dia di atas dua-dua. Kemudian yang di bawah ini adalah kita pakai lengkok yang kedua. Yang lebih kecil lah. Oke, jadi X sudut yang ini per 25 darjah sudut yang ini. Kemudian sama dengan 6 cm panjang lengkok yang ini per 2 cm panjang lengkok yang lebih kecil tuh. Jadi macam mana mau selesaikan? Kamu aplikasikan konsep yang kamu belajar dalam algebra. Macam mana? Yang ini kamu tengok X per 25 apa maksud dia? X bahagi 25. So, kamu tinggalkan X saja sebab kamu mau cari nilai X. Jadi kamu kekalkan X itu di bahagian sebelah kiri. Yang ini kamu pindahkan pergi sebelah kanan. Apabila suatu operasi matematik kamu pindahkan, otomatik dia punya operasi jadi berbeza, bertukar, kasih terbalik. Sini bahagi, bila pergi sebelah dia akan jadi darab. Sebab itu kamu nampak tiba-tiba ada kurungan di sini. Itu sebab operasi darab. Sini bahagi, pindah sebelah jadi darab. So, X itu sama dengan 3 darab 25. Kamu akan dapat 75. Sampai situ boleh? Oke, yang belakang. Jangan bercerita benda lain. Yang ini oke. Mana pada pemadam? Oke, ada 20 menit terakhir. Ini contoh yang terakhir cikgu bagi contoh dengan kamu. Oke, boleh rujuk buku teks kalau kurang jelas di depan. Kamu cari contoh 4. Oke, sudah? Oke, sekarang cikgu di sinilah. Nanti tempat yang sana. Diberi panjang lengkok minor PS. Lengkok minor PS. Mana? PS. Yang ini kan. Ialah 2 kali panjang lengkok QR. QR yang ini. Maksud dia panjang ini pergi sini 2 kali daripada yang ini pergi sini. Tentukan nilai X. Dia mau cari nilai X. So, apa yang perlu kamu buat adalah kamu tengok di sini sudut PTS. PTS berarti sudut yang ini ya. Dari sini
pergi sini, pergi sini. Oke, sebab dia mau sudut dari PTS. Jadi sudut dia sudut yang paling besar, bukan yang di tengah-tengah yang kecil. 180. Kenapa 180? Hah? Segitiga. Selain daripada garis lurus kita ada segitiga. Sudut dalam segitiga adalah 180. Tolak 2 kali 48, kurungan 48. Apa maksud dia di situ? Kenapa tolak 2 tuh? Kenapa 2? Kamu tengok balik yang ini, apa maksud dia? Sudut di bawah, panjang dia sama, sudut di bawah adalah sama. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Betul? Jadi tinggal bahagi, sebab dia sudah bagi 48 darjah, maka kamu kena kali 2, sebab ada 2 sudut dengan nilai yang sama. So, berapa kamu dapat? Keseluruhan dia adalah 84 darjah. Sampai situ boleh dapat? Boleh dapat, betul? Betul. Kenapa tidak yakin? Oke, cikgu ulang balik. 180 itu mewakili yang ini ya. Mewakili keseluruhan dalam sini. Ini tambah ini dapat 180. Walau bagaimanapun dia hanya bagi kamu satu sudut sahaja. Sudut yang sebelah sini. Kan cikgu bilang apabila ada kamu nampak garis yang ini, sisi dia sama panjang, maka sudut dalam dia adalah sama nilai. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Jadi kamu sekarang sudah ada 2 sudut. 48 darjah. Kamu sudah ada dalam otak kamu 180 tolak 48 tolak 48. Sama aja dengan yang ini. Tolak 2 kali 48 itu. Kemudian kamu akan dapat jawaban 84 untuk sudut yang belum ada. Sampai situ boleh dapat? Betul? Lepas ini kita buat quiz. Ya, masuk. Boleh masuk. Oke, kamu sudah dapat keseluruhan di sini, betul? Ya. Keseluruhan di sini kamu dapat, ya, impas ya. 84 darjah. Tetapi dia mau sebahagian kecil saja dari sini, yaitu nilai X. Kalau keseluruhan kamu dapat 84 darjah, lepas itu kenapa dia bahagi dengan 2? Ingat balik dalam soalan tadi, dia bagi tahu lengkok minus PS adalah 2 kali panjang lengkok QR. 2 kali ganda. Jadi bila dia lebih kecil, kamu kena bahagi dengan 2. Maka kamu akan dapat X sahaja 42 darjah. Sampai situ boleh dapat konsep dia? Oke, next. Dalam kumpulan, ini kerja kumpulan. Cikgu mau kumpulan 1 di sana. Enggak, yang dari belakang. 2 orang sijakan, jadi cikgu bagi yang senang. Buat soalan E. Soalan E. Boleh? Yang bukan, yang belakang. Soalan B, cikgu mau yang sana. Soalan C, yang ini. Soalan D, yang itu. Kamu mau soalan apa? Kamu ambil soalan kuis yang pertama. Oke, boleh dapat? Soalan 1, boleh? Kamu tengok buku teks, muka surat, kamu cari uji minda kelas, cari uji minda 6.1B dalam buku teks. Oke, boleh? Boleh ya? Cikgu skip nih slide. 6.1B, yang lain pun sama. Yang kamu buat yang ini. Dalam kumpulan, kerja kumpulan. Cikgu edarkan kertas untuk kamu buat. Nah. Kamu soalan berapa? 4 kan? D kan? Soalan E ya.
Tidak perlu lukis. Ya. Kalau ada yang perlu jalan kira, tunjukkan jalan kira. Ini jangan bangun. Mon. Jangan tidur. Oke, Ciko bagi 5 menit satu kumpulan. Apa yang perlu kamu buat? Lepas selesai dapat jawaban, Cikgu mau satu kumpulan wajib bentang jawaban kamu. Nah, nanti Cikgu akan soal macam mana dapat. Kamu Nina, tentukan nilai X. Yang ini, oke, Cikgu kasih besar ya. Tidak perlu lukis, terus kira. Sorry. Tengok depan. Ini kumpulan kamu ya. Sini 43 darjah, ini nilai X. Kamu kena cari nilai X berapa? Bagi tahu saja. Sebab lengkok dia 36 cm. Ya, kalau ada jalan kerja yang macam tadi segi 180 tolak semua tuh kena tunjuk. Kalau tidak, kasih tahu alasan. Oke, boleh? 4 menit lagi. Ini boleh? Apa? Oh, oke. Tidak. Ciko tidak pegang pas sekarang. Mana? Siapa? Kejap. Yang mana kamu punya soalan? Oh, kamu tengok sudut dia. Dia punya clue dari sudut. Yang tadi kan dari sini. Dia kasih terbalik sih sebenarnya. Tapi jalan kerja sama macam yang ini. Ya. Kalau tulis sini 40 sama dengan sudut. Iya, betul. Tapi kena bagi tahu alasan dia. Nah, bagi tahu lah sebab sama si A. Boleh? Betul lah sudah tahu. Mana? Tengok. Kamu bingung mana ini? Kan dia suruh cari yang ini. Kamu buat si guna nisbah tadi. Mana nisbah? Nisbah. Yang ini. Nah, buat dalam bentuk macam ini. Tinggal masukkan nilai sih. Oh. Kan yang ini sudut. Nah, tulis sudut. Mari. Ini sudut yang pertama berapa? 28. Yang ini? Nah, tahu sudah tuh. Buat. Betul lah, betul. Kamu oke? Hah? Mana? Kamu punya soalan? Nah, mana soalan kamu? Si kan? Si diorang kan? Diorang di. Oke, si. Nah, macam mana? Dia suruh cari yang itu kan? Macam mana mau buat? Kira kamu buat regulator. Kasih lo juga berapa jawabannya? Tidak perlu lukis, tidak perlu lukis. Sedang dia tuh. Kamu punya tidak jalan kira? Tengok, tahu sudah jawabannya. Si. Soalan si. Sini kamu, yang tidak buku. Tengok sini. Nah, nilai sudut sama berarti ini juga sama. Jadi sini berapa? 3,6 cm. Nah, kalau Ciko tanya, kenapa 3,6 cm?
Senang? Gitu aja? Senang kan? Kamu oke? Mana soalan apa kamu? B. B? Macam mana mau buat B? Kamu ikut jalan kira yang ini. So, macam mana mau aplikasi sekarang? X, tulis ya. Per apa? Tengok lagi sudut yang kedua, 40. Nah, tulislah 40 darjah. Bukan B kan? Sorry. Ini 60. Oke, 6. Nasib kamu perasan. Jangan lupa tulis darjah. Wajib itu. Sama dengan mana tadi itu? Nah, guna macam ini. Yang ini bagian apa? Lengkokan. Ingat, yang X tuh mesti pakai lengkok untuk X. Jadi lengkok yang mana? 4. Nah, 4, bukan yang 8. Nah. Kecap ah. Nah. Lepas itu macam mana membuat? Kamu mau cari X ya kan? Ini kena kasih pindah pergi sebelah. X sama dengan 60 darjah darab 4/8. 4/8. Macam mana mau darab tuh? Nah, ini darab ini bahagi ini. Nah, kamu kira? Ya, ada soalan tadi? Kejap, tunggu tuna balik. Satu-satu orang bergilir. Sini oke sudah? Oke kelas, kita start pembentangan pertama. Oke, cikgu mau wakil soalan E pergi depan. Tiada, soalan E belum siap. Kita pergi soalan B. Mana B? Belum siap. Soalan C. Soalan C, sudah. Di depan. Cepat. C sudah siap tuh, cikgu nampak tadi. Oke, yang lain boleh tengok apa jawapan untuk soalan C. Nah, cepat, jangan malu. Oke, ngam. Bagi tepukan untuk kawan kamu. Nah, ini berani. Oke. Nah, cepat. Cepat, kita tidak masa sudah. Oke kelas, kamu tengok kawan kamu bentang di depan untuk soalan 1C. Oke, dipersilakan. Kuat. Nah, tunjuk sini. Nah, oke kelas, beri perhatian. Oke, jangan malu. Yakin. Mana boleh tidak tahu, mesti tahu. Kamu soalan? Kita dan satu D. Oh, ada yang berkongsi. Nah, Pak, boleh. Terus. Kamu pun soalan sih kan? Oke, nah, Pak. Oke, kasih tahu kenapa? Wakil satu orang, kumpulan kamu nanti. Oke, kawan kamu disuruh cari nilai X. Nah, sekarang nilai X kamu bahagian lengkok. Macam mana mau cari X tuh? Berapa nilai X? Berapa? 3.6 cm. Oke, kamu boleh duduk. Sekarang cikgu mau kumpulan kedua yang dapat soalan yang sama, satu orang wakil. Oke, kawan kamu bagi tahu nilai untuk X adalah 3.6 cm. Siapa wakil? Cepat. Faster. Pengawas cepat sikit. Soalan cikgu senang saja. Beritahu kawan kamu macam mana boleh dapat jawapan 3.6 cm. Perlukan marker boleh? Oke, yang lain dengar. Yakin. Ini dapat 3.6 cm. Sebabkan dia punya nilai sudutnya ini sama. Kalau nilai sudutnya sama dia punya lengkok pun
nilainya jelas sama. Tadi cikgu sudah bagi tahu kamu kalau nilai lengkok dia sama, berarti sudut dia sama. Jadi soalan ini cuma dia terbalikkan saja. Dia bagi kamu nilai sudut, kemudian dia suruh kamu cari panjang lengkok. Walau bagaimanapun sudut dia sama, panjang lengkok dia tetap sama. Sebab itu sini 3,6 cm, sini pun 3,6 cm. Oke, beri tepukan untuk dua kawan kamu. Oke, soalan 1E. Kamu punya paling senang. Jangan takut-takut. Oke, yakin. Ini yang cikgu suka. Oke, bagus. Oke, kita tengok soalan 1E. Explain. Apa jawaban untuk X untuk soalan 1E? Bagi kawan kamu, pusing. Kawan kamu yang mau tahu. Oke. Oke, macam mana mau dapat jawaban untuk soalan 1E? Apa nilai X? Berapa nilai X? Ya. Kawan kamu bagi tahu 40 salah, 40 darjah. Cikgu sengaja trik kamu. Kenapa boleh dapat X ini 40 darjah? Jangan malu, kasih tahu saja. Sebab apa? Tadi kamu sudah bagi tahu cikgu tuh. Kawan dia berdiri, kasih tahu. Kenapa sama? Tolong kawan kamu. Bangun, cepat. Mau habis masa. Kenapa boleh dapat 40 darjah? Kenapa sudut dia perlu sama? Kenapa perlu sudut dia sama? Sebab? Bukan sebab sudut dia sama lah. Sebab panjang lengkok dia sama. Oke, boleh duduk. Bagi cikgu marker. Oke, mana grup? Seterusnya, cepat. 4 menit lagi. Oke. Bagi tahu kawan kamu. Ini soalan kuis, Cepat. Oke. Oke, kita tengok macam mana kawan kamu tentukan nilai X. Berapa nilai X? 43. Jawaban dia 40 darjah. Kenapa? Apa sebab dia? Sebab sudut X dan sudut 43 darjah berada pada lirisan bulatan dan panjang sudut PRQ sama dengan sudut PSQ sama dengan sudut P tambah Q. Oke, kawan kamu dia tambah sendiri huruf itu. Kamu tengok Raja sini, mundur sedikit. Sebab apa? Yang dia bagi tahu itu adalah dia berkongsi lengkok yang sama. Jadi sudut ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, boleh duduk. Oke, next. Cepatlah kumpulan kamu. Kumpulan terakhir. Oke. Soalan apa? Soalan. Oke, kawan kamu buat soalan untuk soalan 1D. Oke, buat. Ya. Oke, sekarang jangan bising. Oke, tengok kawan kamu buat macam mana dia cari nilai X. Kamu guna formula apa tuh? Nisbah. Dia pakai nisbah. Tadi cikgu sudah ajar macam mana mau cari nilai sudut pakai nisbah. Tapi dia orang pakai untuk cari panjang lengkok. Guna benda yang sama, formula yang sama, walaupun dia cuma berbeza tempat untuk kamu cari. Oke, teruskan. Habis masa. Oke, teruskan. Terakhir sudah. Oke, kawan kamu kasih pindah yang ini pergi sebelah, dia akan jadi darab. Oke, teruskan.
Oke, apabila kamu tekan calculator, maka kamu akan dapat jawaban terus untuk jawaban yang ini ya. Kamu boleh terus tekan calculator, tidak perlu kira satu-satu. Jadi jawaban dia dapat 10,4 cm. Nah, itulah jawaban sebenar. Oke, beri tepukan untuk kawan-kawan kamu. Oke, sebagai rumusan, cikgu bagi rumusan 2 menit. Oke, hari ini kamu telah pun mempelajari bab yang baru, yaitu bab apa? Mula-mula tadi. Nah, apa nama bab? Sudut dan tangent. Bagi bulatan, kamu belajar subtopik untuk yang ini. Sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicakum oleh satu lengkok. Kemudian cikgu sudah bagi kamu 3 prinsip untuk kamu paham tentang sudut-sudut dalam bulatan. Nah, cikgu sudah bagi contoh dan ada latihan. Kemudian yang terakhir kamu ada buat pembentangan. Nah, soalan daripada buku teks dan juga sebagian daripada kuis. So, apa yang cikgu mau kamu buat esok? Cikgu akan bagi kamu lembaran kerja untuk menambahkan atau memperkukuh kepahaman kamu. So, besok cikgu akan buat dalam bentuk kumpulan juga. Nah, siapa yang tidak dapat jawab, ada hadiah dari cikgu. Boleh? Nah, jadi kamu balik, jangan lupa buat ulang kaji. Oke, itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Boleh tolong cikgu? Biarlah. Oke, kalau ada soalan, esok kamu boleh kemukakan pada cikgu.